Baik, kita mulakan Suratul Namli ayat 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton dan Lut. Di waktu Qala telah berkata ia li qaumihi bagi kaumnya, Ata'atuna, adakah kamu datangi fahishatan, al-fahishata, akan kekejian. Akan kekejian. Wa antum, walhal kamu, tubsirun, kamu melihat. Ayat 55. A'innakum, adakah bahawasanya kamu, data'tuna, sungguh kamu datangi, ar-rijal, akan laki-laki, syahwatan, dengan keinginan. Min, daripada, dunillah, selain Allah, duninnas, selain manusia, duninnas, nisa, selain perempuan. Bal, bahkan, antum, kamu, kaumun, kaum, tajhalun, kamu jahil. Bracket bodoh. Semak semula. Waluton dan Lut, Nabi Lut ya. Iz qala liqaumihi, di waktu telah berkata ia kepada kaumnya, Ata'tunal fahishata, adakah kamu datangi akan kekejian, wa antum tubsirun, walhal kamu melihat. Maknanya ya, tugas berat ya Nabi Lut menghadapi kaum yang sudah jatuh akhlaknya, rosak akhlaknya. Sebab makhluk ini atau manusia ini manusia yang pertama dikatakan melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup sebelumnya. Inilah tugas berat Nabi Lut ya menghadapi kaumnya. Ya, dia suka melakukan kekejian ya. Wa antum tubsirun, walhal kamu melihat. Mana kamu melihat perkara itu adalah perkara ya maksiat. A'innakum lata'tuna rijal syahwatan min dunin nisa, adakah bahawasanya kamu sungguh kamu datangi akan laki-laki dengan keinginan daripada selain perempuan-perempuan. Itu dikatakan ya kaumnya ni dia minat dengan lelaki, dia tak minat dengan perempuan. Isteri itu dijadikan sebagai hiasan saja ya. Dia tidak sentuh isterinya, tapi dia suka kepada lelaki dengan lelaki. Itulah bahasa yang ada dalam Quran yang dikatakan ya manusia yang pertama yang telah melakukan pekerjaan kotor ini, yaitu kaum Nabi Lut. Diterangkan bahawa belum pernah manusia melakukan perkara ini, tapi inilah pelupur pertama
ya, kaum yang dikatakan suka lelaki dengan lelaki. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu jahil. Mana kamu adalah ya, manusia yang jahil, tidak tahu akan akibat daripada perbuatan kamu. Atau jahilnya mereka, dia tak tahu akibatnya. Ya, kebodohannya, dia tak tahu akibat akan menimpa mereka. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-56. Pamakana, maka tiada adalah ia jawapan kaumihi kaumnya, illa melainkan bahawa qalu telah berkata mereka, akhriju, keluarkanlah olehmu, ala Lutin, akan keluarga Lut, min qaryatikum, daripada negeri kamu, innakum, sesungguhnya mereka, unasun, manusia, yatatoharun, mereka mensucikan diri, atau bahasa ringkaskan sikit, mereka bersih. Ringkaskan ya, mereka bersih. Baik, semak semula. Wama kana jawaba qaumihi, maka tiada adalah ia jawapan kaumnya, illa melainkan qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, akhriju, keluarkanlah olehmu, ala Lutin, akan keluarga Lut, min qaryatikum, daripada negeri kamu. Jadi mereka tidak senang dengan tegahan-tegahan yang diberikan oleh Nabi Lut. Ya, kaumnya tidak senang. Jadi mereka dah pakat-pakat, kita usirlah, bahasa kasarnya, kita usirlah Lut dan orang-orangnya daripada kampung kita atau negeri kita. Ya, innahum unasun yatatoharun, sesungguhnya mereka insan ataupun manusia, mereka bersih. Dia tu manusia bersih, kita ni kotor katanya. Pergilah berambus. Bahasa dia macam itulah. Pergilah dia tu berambus daripada negeri kita ni. Ya, dia kata kita ni kotor, dia saja yang bersih. Dia tu manusia bersih kononnya. Bolehlah keluar daripada kampung kita atau negeri kita. Macam itulah perangai kaum Nabi Lut. Ya. Sambung lagi, fa'anjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Maka telah kami selamatkan akannya. Wa ahlahu, dan ahlinya. Illa, melainkan imra'atahu, istrinya. Qaddarnaha, telah kami tentukan akannya.
minal ghabirin, daripada orang-orang yang tinggal. Baik, saya mak semula. Fa'anjainahu, maka telah kami selamatkan akannya wa ahlahu, dan ahlinya. Ahlinya ni maknanya pengikut-pengikutnya ya, yang setia dengan Nabi Lut, berpihak kepada Nabi Lut. Allah selamatkan. Illa imra'atahu, melainkan istrinya, qadarnaha minal ghabirin, telah kami kadarkan, tentukan akannya, minal ghabirin, daripada orang-orang yang tinggal. Artinya istrinya tidak ikut keluar bersama dengan Nabi Lut. Nabi Lut bersama orang-orang yang keluar daripada kampung itu. Sebab kampung itu Allah nak turunkan bala. Maka keluarlah Nabi Lut dan orang-orangnya. Istrinya, kalau diajak pun memang dia tidak akan ikut. Sebab Allah sudah takdirkan dia tergolong orang-orang yang tinggal bersama dengan kaumnya yang akan menerima azab Allah. Ini yang berlaku. Artinya kalau dah ditakdirkan ni, ajak macam mana pun, pujuk macam mana pun, takkan dia ikut. Ini berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengajak isterinya dan juga anaknya Kan'an, suruh masuk ke dalam bahtera. Tak nak ikut, tak nak dengar. Dia sangka bahawa banjir itu sekejap je. Si anaknya pula kalau sini tenggelam, dia nak panjat gunung tu, dia boleh selamat. Anda dikatakan bahawa hari itu bukan hari yang boleh selamat. Semua orang tak selamat, kecuali orang dalam bahtera. Degil. Itu dikatakan bila dah ditakdirkan, macam mana pun tak nak ikut. Itu makna macam inilah contoh isteri Nabi Lut. Allah dah takdirkan dia memang tinggal bersama kaumnya yang akan menerima azab. Dipujuk rayu pun tak akan dia nak pergi. Kalau perempuan lah, abang ajak tengah-tengah malam, ajak keluar, jalan-jalan, nak ke agak-agak, jom pergi ngeteh, jom pergi ngeteh, anda ke kedai mamak, pukul 2 malam, tengah sedap itu, pukul 2 malam, tengah sedap hidup, diajak pergi ngeteh, okey jugalah pergi ngeteh, temankan, contohlah, sebab ada kedai buka. Kalau dulu zaman Nabi Lut, tak ada kedai, tak ada tempat shopping ke apa nak dituju, nak ke seorang isteri tu diajak pergi tengah-tengah malam macam tu? Sudah tentu tak nak kan. Jadi sebenarnya itu adalah sebagai alasan yang mana Allah telah beratkan dia memang takkan pergi, ajak macam mana pun, walaupun ditakutkan. Engkau tak takut ke Allah nak turunkan azab ni? Negeri ni nak habis ni, Allah turunkan azab, engkau nak? Dia takkan percaya. Macam itulah bahasanya. Baik, sama lagi. Wa amtarna, dan telah kami hujankan. Alaihim, atas mereka, mataron, hujan batu. Fasa'a, maka seburuk-buruk. Mataru, hujan. Munzarin, orang-orang yang diberi ancaman. Kisahnya bahawa setelah Nabi
Lot keluar daripada negeri itu, dah lepas daripada negeri itu, menjelang nak waktu subuh, turunlah azab Allah Ta'ala yang berupa apa? Hujan. Hujan ini bukan hujan ais, batu ais, bukan. Hujan batu panas. Wa amtarna alaihim mataron, dan telah kami hujani atas mereka hujan batu. Hujan batu, turun hujan batu, yang berbahang panas. Ini yang berlaku kepada zaman Nabi Lut dulu, hujan batu. Fasa'ah, maka amat buruklah matarul munzarin, hujan orang-orang yang diberi ancaman. Mana orang-orang yang telah diberi ancaman, diberi peringatan, tak nak dengar, maka Allah timpakan hujan yang paling buruk menimpa mereka, hujan batu. Selepas itulah Allah Ta'ala balikkan negeri kaum Nabi Lut. Lepas hujan tu, lepas dihujani dengan azab hujan batu, kepanasan, Allah terbalikkan jadi lautan. Itulah lautan mati, atau negeri Sadum namanya. Negeri Sadum, Allah balikkan sampai sekarang ada lagi. Bahrul Maut, negeri lautan mati. Air masinnya 7 kali ganda daripada yang ada di daratan, lautan yang ada ni. Mana kepekatan masin tu amat dahsyat. Itulah lautan. Jadi kenapa dipikir-fikir, dikaji-kaji atau dipikir-fikir, kenapa garam tu lebih pekat daripada lautan? Sesuailah garam tu membunuh kuman yang didatangkan oleh kaumnya Nabi Lut tadi. Jadi garam tu salah satu daripada alat pembunuhnya yang membunuh kuman-kuman itu. Sebab itu garam dia lebih berganda daripada yang ada di lautan. Macam orang-orang yang kena penyakit, penyakit moden ni, apa jadi? Mereka diletakkan bahan-bahan yang kita sendiri dah tak boleh buka lagi dah. Kenapa? Ditakuti kuman itu akan merebak. Ni maknanya salah satu daripadanya yang dalam Quran disebut, itulah dia. Kepekatan garam tadi sebagai membunuh kuman-kuman yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Baik, sambung lagi ayat yang ke-59. Qul, katakanlah oleh engkau, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun, dan kesejahteraan, ala, atas, ibadihi, hamba-hambanya. Allazina, orang-orang yang istafa, telah terpilih ia. Allahu, adakah Allah, khairun, lebih baik, amma, atau apa yang, yusrikun, mereka sekutukan. Semak semula. Qul, katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun, dan kesejahteraan, ala ibadihil ladzina istafa, atas hamba-hambanya, orang-orang yang telah terpilih ia.
Ya, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan ke atas hamba-hamba Allah yang terpilih. Itu contohnya Nabi Lut dan orang-orangnya. Ada di antara manusia-manusia yang dipilih masa itu, terlepas daripada azab Allah yang mengerikan. Ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Adakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan? Pilihlah di antara dua ni. Ya, adakah Allah itu lebih baik atau apa yang mereka sekutukan? Ya, adakah berhala itu lebih baik ataupun Allah? Jadi Allah bagi pilihan. Ya. Mana lebih baik? Sama lagi. Amman atau siapakah? Khalaqa telah menciptakan ia. As-samawati akan langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wa anzala dan telah menurunkan ia. Lakum bagi kamu. Minas sama daripada langit. Daripada langit. Ma'an akan air. Ma'an akan air. Fambatna, maka telah kami tumbuhkan. Maka telah kami tumbuhkan bihi dengannya. Hadaik. Hadaik ni jamak hadikoh. Mana ya kebun-kebun. Zata bahjah, yang mempunyai keindahan. Zata yang mempunyai bahjah, keindahan. Makana tiada adalah ia. Tiada adalah ia lakum bagi kamu. Bahawa tumbitu kamu tumbuhkan. Syajaroha akan pohon-pohonnya. Ilahun, adakah Tuhan? Ma'allah, bersama Allah. Bal, bahkan, hum mereka. Kaumun, kaum. Ya'dilun, mereka berpaling. Biasa mak semula. Amman khalaqas samawati wal ardo. Atau siapakah telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi. Di sini suruh berfikir. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan telah menurunkan ia bagi kamu daripada langit akan air. Ya, turun hujan daripada atas, daripada langit. Siapa yang menurunkan? Suruh fikir. Fambatna bihi hada'iqa zata bahjah. Maka telah kami tumbuhkan dengannya akan kebun-kebun yang mempunyai keindahan.
ya, kita lihat ya tanah-tanah subur menghijau, ya gunung ganang, ya menjadikan satu keindahan yang cantik. Ya, kehijauan itu satu keindahan yang paling cantik. Maka nalakum antum bitu syajarah. Tiada adalah ia bagi kamu bahawa kamu tumbuhkan akan pohon-pohonnya. Maksudnya, bukan kamu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ya, bukankah itu Allah? Ailahun ma'allah? Adakah Tuhan bersama Allah yang lain, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya sehingga bumi itu menjadi indah? Balhum kaumun ya'dilun. Bahkan mereka mereka berpaling. Mana berpaling atau mana mereka sekutukan, ya. Letaklah mereka sekutukan Allah. Kenapa makna ya'dilun boleh jadi kepada mereka sekutukan macam mana dalam surah An-Nisa, ya? Sebabnya ya'dilun ini daripada perkataan adil. Jadi adil ni menyamakan. Sekati sekilo dengan sekilo adil. Jadi menyamakan Allah dengan sekutu sama. Itu dikatakan, diterjemah kadang kaumun ya'dilun, kaum mereka sekutukan Allah, ya. Jadi menyamakan Allah dengan sekutu itu sama. Baik, sambung lagi ayat 61, aman atau siapakah. Ja'ala telah menjadikan ia al-ardo akan bumi, kororo tempat ketetapan, wa ja'ala dan telah menjadikan ia khilalaha celah-celahnya, anharon sungai-sungai, wa ja'ala dan telah menjadikan ia laha baginya rawasiya gunung-gunung, wa ja'ala dan telah menjadikan ia bainal bahraini di antara dua lautan, hajizan ada pemisah, Ailahun adakah Tuhan, ma'allah bersama Allah, bal bahkan aktsaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Saya mak semula. Amman ja'alal arda qarara, atau siapakah telah menjadikan ia akan bumi tempat ketetapan. Manusia telah menetap di bumi. Bumi sesuai untuk manusia tetap duduk di bumi. Kerana keperluan manusia di bumi, ya Allah telah sediakan. Apa yang difikirkan oleh manusia nak buat itu, buat ini, bahan-bahannya semua Allah sudah sediakan. Kalau kamu tak puas hati nak duduk ke dunia, pergilah ke planet lain. Kalau kamu boleh hidup kat sana, pergilah ke Amarikh. Kalau kamu boleh hidup kat sana, silakan.
Tapi Allah sudah jadikan bumi ini, planet bumi ini, ya, sebagai tempat yang memang sesuai untuk manusia. Ya, daripada planet-planet lain, kamu akan susah payah kat sana. Wa ja'ala hilalaha anhara, dan telah menjadikan ia di celah-celahnya akan sungai-sungai. Ya, di antara celah-celah bumi itu ada sungai-sungai yang mengalir. Itulah keindahan daratan. Di daratan, ya, ada sungai-sungai yang mengalir. Daripada mana sungai ini mengalir? Sudah tentulah daripada tempat yang paling tinggi, yaitu biasanya pada gunung-gunung, mengalirkan air sampailah ke lembah-lembah ke bawah, sampailah ke lautan. Wa ja'ala laha rawasiyah, dan telah menjadikan ia akan gunung-gunung. Ya, Allah jadikan pula ada gunung-gunung, sehingga manusia tidak dapat nak meratakan gunung. Bukit boleh rata, tapi gunung tak dapat nak diratakan. Begitu kuat kukuh gunung. Apa tujuannya? Untuk perlindungan kamu. Gunung itu adalah satu perlindungan untuk kepentingan manusia di bumi. Kalau kita tak ada gunung, seperti orang duduk tengah padang pasir, bila ribut pasir, ya, tak boleh hidup kita, ditimbus oleh pasir. Ya, dengan angin yang begitu kuat, adanya gunung-gunung ini telah mempertahankan kekuatan angin ini tadi, sehingga sampai kepada kita hanya lebih-lebihannya sahaja. Ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajizah, dan telah menjadikannya di antara dua lautan ada pemisah. Ya. Ini dikatakan ada air masin, air tawar. Ya, siapa yang ada video tu bagi tahu. Ya, lautan yang besar tu, ya, ada, ya, air tawar dan air masin yang seolah-olah ada sekatan hajizah, sekatan atau pemisah. Ya, air tawar tak campur air masin tak masuk air tawar. Ia didapati macam satu garisan lurus, pemisah dia. Allah Maha Pencipta. Zaman Nabi tak jumpa. Nabi hanya membacakan. Ulama-ulama masa itu hanya mentafsirkan bahawa air daratan tak campur dengan air laut tak campur dengan air darat. Hanya pahaman dia setakat itu. Tapi bila dunia dah jadi kecil buat manusia, dah dapat ditempuh. Rupanya ada lautan besar, ya, yang memang ada air tawar dan air masin. Siapa yang ada video dia boleh postkan, ya. Tengoklah, kalau saya punya ada lagi, saya postkan balik, tengok balik macam mana kekuasaan Allah Ta'ala. Apa kebenaran Al-Quran ini, surah ini dan surah satu lagi, surah Rum, tak silap. Ilahun, adakah Tuhan ma Allah, bersama Allah? Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Ini. Ya, kalau nak tahu tanda-tanda kekuasaan Allah, kenapa nak bersyukur kepada selain Allah? Kebanyakan mereka tak tahu. Ya, Allah bagi tahu. Ya, sebab kadang manusia punya pemikiran tu sempit. Hanya mereka fikir di keliling yang berdekatan saja. Dia tak fikir yang lebih jauh, iaitu alam seperti langit yang luas. Ya, planet-planet yang berserpihan, ya, bertebaran di langit. Ya. Dan mereka tidak fikirkan lautan, sungai-sungai, gunung ganang. Jadi Allah bagikan satu pemikiran yang luas supaya ingat siapa yang Maha Agung, siapa Maha Pencipta. Ya. Okey, kita tengok sedikit kedudukan bahasa, ya. Cuba kita cari perkataan hajizan dalam kamus. Perkataan hajizan dalam kamus kita cari. Apa huruf dia? Kejap. Apa huruf dia? Boleh buka mic. Jim Zai. Okey, cari Jim Zai. Ha, 97. Ya. Itu yang apa, ya? Itu yang lama. Yang baru tak tahu berapa, ya. Apa makna di situ?
Siapa yang pakai kamus baru? Ada. Yang ramai-ramai ni. Selalu Hawa seorang. Yang lain ada? Tak ada. Kasu pakai kamus apa? Mana kasu? Tak ada pun kamus. Kasu kamus lama ke baru? Tak buka mic. Tak buka mic Kasu. Tak boleh cakap, mic tak buka. Mic tu, mic tekan. Tak lagi. Tak dapat. Mic, tekan-tekan hilang pula dah. Itu video tu, Jesu. Risau pula tekan-tekan hilang pula. Yang gambar mic, gambar mic. Gambar mic. Yang tanda merah tu, tekan. Sebelah video. Alah, hilang terus. Sian dia. Untuk kamera yang merah betul lah ya, penutup. Tak apa, nanti dia masuk balik. Jadi hajaz. Ayat berapa? Hajim. Muka surah apa tadi ni? Apa? Kamus. Ayat yang akhir tadi hajizan tu 61. Kamus 67. Kamu muka surah apa? 97. Hajaza yahjuzu hajzan. Hajzan maknanya apa? Melarang, menahan. Melarang, menahan. Maknanya ada ya, dia punya pembatas. Batasan dia, pemisah dia. Itu dalam Quran ya, disebut hajizan tu maknanya isim fa'il lah tu. Jadi sekarang ni madinya hajaza, kalau isim fa'ilnya apa? Hajizun. Isim maf'ulnya letak mim. Mahjuzun. Kemudian pada mudhari' kita buat amar dan nahi. Mudhari' yahjuzu. Amarnya apa? Juz. Nahi la tahjuz, ya. Itu amar dan nahi. Jadi ya, kita jumpa perkataan ya hajizun ini daripada hajaza, ya. Baik, ya, kita tengok lagi dalam Quran tadi ya, perkataan-perkataan yang lain, ya. Kita cari perkataan ayat 60, perkataan ya'dilun tadi. Tengok asal usul dia. Ya'dilun. Ain dal lam. Cari bab ain. Ain dal lam. Okey, siapa yang jumpa? Buku lama 200. Buku lama. Oh, jauh Betul ke ni? 257. Ain 257 buku lama bukan? Buku baru kot. Tak, itu buku lama ke baru? Itu lama. Okey. Buku baru tak? Buku lama tak nombor tu lain, ya. Okey. Ejaan dia ain dal dengan lam. Dalam. Okey. Sekarang ni
ya, kita tengok mudhari'nya apa? Ya'dilu. Adalah ya'dilu adlan. Dengan makna membetulkan, menyamakan. Bawah dia. Menyamakan. Menyamakan. Dan juga adalah ya'dilu dengan makna menyimpang. Kemudian adula ya'dulu, bawahnya lagi berlaku adil. Jadi di sini kita kena ambil pahaman berasal daripada ain dalam ni dengan makna menyamakan, boleh juga dengan makna menyimpang atau kadang makna berpaling. Macam kita terjemahkan tadi, boleh makna menyamakan, berpaling, boleh makna berpaling dan juga boleh makna mempersekutukan. Mereka sekutukan. Kenapa? Makna sekutukan tu adalah ambilan daripada menyamakan. Bila menyamakan berhala dengan Allah, itu baru datangnya mereka sekutukan. Menjadi tafsiran makna mereka sekutukan. Okey, kita tengok perkataan yang adalah ya'dilu dulu. Kerana Quran menyebutkan ya'dilu. Maka kita cari fi'il mudhari'nya ya'dilu. Cuba tengok. Adalah ya'dilu. Jumpa tak? Adalah ya'dilu. Macam mana jadikan isim fa'il adalah? Sudah masuk dah. Adalah macam mana isim fa'il adalah? Adilun. Isim maf'ulnya? Ma'dulun. Ma'dulun. Baik. Untuk fi'il amar mudhari' kita buat amar dan nahi. Ya'dilu. I'dil. 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 Nahi dia la ta'dil. Okey, i'dil la ta'dil. Satu lagi perkataan. Cuba cari perkataan 57 ghabirin. Ayat 57. Hujung ayat. Ghabirin rin. Lepas ainnya. Lepas ain ni. Lepas ain rin. Rin ba dengan ra. Yang itu yang lama ya. Yang lama. Semua banyak pakai lama. Cesu pakai yang mana? Yang lama ke baru? Cesu yang baru. Yang baru 259. 259 ya. Baik, ghabara mudhari'nya ya'buru. Masa lalu, diam ataupun tinggal. Jadi macam dalam Quran tadi dengan makna lebih kepada tinggal. Maknanya isteri Nabi Lut memilih dia tinggal saja daripada dia mengikuti. Jadi makna sekarang ni boleh dimaksud dengan makna lalu. Yang lalu tu makna yang masa yang lalu lah, ataupun diam ataupun tinggal. Jadi kita tadi ambil perkataan tinggal mereka tinggal. Ghabara ya'buru, isim fa'ilnya apa? Ghabara. Ghabirun. Isim fa'ilnya? Isim maf'ulnya? Maghburun. Maghburun. Fi'il amar untuk fi'il mudhari' ni kita buat fi'il amar dan nahi ya'buru.
Ubur. Nahi dia la ta'bur. Apa dia? La ta'bur. Tu fi'il nahi dia. Ubur la ta'bur. Cuba tengok bawahnya, ada tak perkataan ghabirun? Bawah-bawahnya, ke bawah ke bawah. Cari perkataan ghabirun, depannya bakin. Ghabirun sama juga dengan makna bakin, yang tinggal. Ke bawah, tengok bawah. Daripada perkataan ghabara tadi, bawah jumpa tak? Ghabirun, kalau ada sama juga, tanda sama juga tu, artinya makna ghabirun dengan makna bakin tu sama. Maksudnya ghabirun maknanya ialah bakin, yang tinggal. Tadi perkataannya ghabirin, jamak. Ghabirin, itu jamak. Kalau seorang ghabirun. Ni seorang lah. Bakin ni daripada perkataan baki. Kita gunakan bahasa lu, bapa yang baki. Maksud bapa yang tinggal. Tu mana tinggal tu, yang baki. Okey, satu lagi kita nak cari satu perkataan akhir, iaitu ayat 56 dengan makna yatatoharun. Apa perkataan asal? Toharo. Jadi perkataan to, cari to. Ya. Lepas to cari ha. Jumpa tak? Siapa yang jumpa bagi tahu, sebab yang lain sama kamus ni. Tu 241. Kak Zara baguslah. Dia cepat sampai. Kak Zara cepat macam komputer dah. Ada jumpa belum? Itu perkataannya tohara lagi, yathuru ataupun tohuro, yathuru. Dia dua wazan. Boleh tohara yathuru, boleh tohuro yathuru. Ya, dia kena ingat tu, ada kalau macam tu artinya dia ada dua wazan. Wazannya boleh tohara, boleh tohuro. Macam tu. Depan ni tak ada. Tohara yathuru, lagi depannya tohuro. Cuba bacakan. Tohara. Nampak tak? Dia ada madi, madinya ada dua. Ada dua bentuk. Okey. Dia punya masdar, tengok masdarnya ada tiga. Tuhron, tohuron, toharotan. Bab toharo. Selalu dalam fiqh bab toharo. Dalam kitab hadis pun bab toharo. Bab toharo ni bab bersuci. Okey, bab bersuci. Okey, sekarang ni toharo. Macam ni isim fa'ilnya? Tohirun. Isim maf'ulnya? Mathurun. Okey, kalau fi'il mudhari'nya yathuru? Yathuru mudhari' jadikan isim fi'il amar dan nahi. Futuhur. Nahinya? La tathur. La tathur. Kalau tohuro, macam mana isim fa'il tohuro? Tohuro. Wazan kedua. Bukan. Isim fa'il sama dia punya wazannya. Walaupun tohuro,
tetap tahirun. Isim fa'il tetap sama. Dia tohi ke, tohu ke, toha ke, tetap isim fa'ilnya sama, tahirun. Ya? Isim maf'ulnya madhurun sama. Madhurun, ya. Jangan fikirkan wazan toharo, tahirun. Bukan. Bukan. Itu empat huruf toharo. Ada sabdu tentu toharo. Itu baru 4 huruf. Itu baru guna mim lah. Ya. Okey ya, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi akan datang. InsyaAllah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkat apa yang kita pelajari hari ini insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.